Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Cikgu Zuki. Hari ini mari kita sama-sama membuat ulang kaji pantas untuk biologi tingkatan 5. Biologi tingkatan 5 ada 3 tema semuanya, iaitu fisiologi tumbuhan berbunga, ekosistem dan pewarisan. Ini cikgu dah ringkaskan dah. Okey, kita tengok dulu tema yang pertama, iaitu fisiologi tumbuhan berbunga. Bab pertama kita ringkaskan sebagai tisu. Okey. Semuanya ni tentang tumbuhan berbunga lah ni. Okay, tisu organisasi meristem, ada meristem apex dan meristem lateral. Okey. Ini tisu kekal, epidermis, tisu asas, parenkima, kolenkima dan sklerenkima, dan tisu vaskular. Okey. Dan tisu meristem, jenis meristem apex, iaitu di hujung pucuk dan akar. Meristem lateral yang terdiri daripada cambium vascular dan cambium gabus. Zon pertumbuhan sel, meristem. Dalam bab meristem ni ada 3 zon pertumbuhan sel, iaitu zon pembahagian sel, zon pempanjangan sel, zon pembezaan sel. Okey, dan jenis pertumbuhan ada primer, jenis pertumbuhan primer, kepentingan, dan jenis pertumbuhan sekunder. Okey, jenis sekunder ni pada batang dan akar. Okey, kepentingan dan perbandingan pada tumbuhan eudicot, dua ni, primer dan sekunder, tumbuhan monocot dan kepentingan. Okey, itu untuk meristem, tisu meristem. Dan yang seterusnya ialah lengkung pertumbuhan. Okey, lengkung pertumbuhan, jenis tumbuhan berdasarkan kita hidup, iaitu semusim, duimusim dan saka. Itu bab yang pertama, iaitu tisu. Okey, sekarang kita masuk bab kedua, iaitu daun. Struktur luar dan dalaman lamina. Okey, struktur luar terdiri daripada lamina dan petiole. Okey, dan struktur dalaman lamina terdiri daripada yang kita panggil struktur susunan mozaik daun. Dia ni terdiri daripada kutikel, epidermis atas dan bawah, mesofil palisad dan mesofil berspan, dan berkas vaskular, iaitu xilem dan phloem. Okey. Organ utama daun. Organ utama pertukaran gas, keperluan pertukaran gas dan stoma. Mekanisme pembukaan dan penutupan, dan kesan kekurangan air menyebabkan layu, dan kesan kekurangan air terhadap penutupan dan pembukaan yang stoma. Okey, kemudian transpirasi dipengaruhi faktor keamatan cahaya, kelembapan relatif udara, suhu dan pergerakan udara. Kemudian fotosintesis, organ utama fotosintesis, sejarah penyesuaian struktur dalaman daun, iaitu kutikel, epidermis atas dan bawah, mesofil palisad dan berspan, dan berkas vaskular, iaitu xilem dan phloem. Okey, ini kita banyak kali bincang ni tentang ni, struktur dalaman daun ni. Okey, struktur kloroplas. Struktur kloroplas tilakoid, granum, stroma dan lamella. Okey, tindak balas bersandarkan cahaya dan tidak bersandarkan cahaya. Tindak balas yang bersandarkan cahaya dalam tilakoid, tidak bersandarkan cahaya dalam stroma. Okey.
faktor persekitaran yang mempengaruhi ialah kepekatan gas karbon dioksida, keamatan cahaya dan suhu. Manakala kesan keamatan cahaya dan warna cahaya, kesan ke atas fotosintesisnya. Okey, titik pampasan. Titik pampasan maksudnya apa? Dan titik pampasan ini sebenarnya ada kaitan dengan keamatan cahaya. Okey, itu tentang daun. Bab 2. Okey. Kemudian kita masuk bab 3 iaitu nutrisi. Nutrien, organ pengambilan air dan kepelbagaian. Nutrien tak organik ada dua, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Okey, unsur dan kepentingan masing-masing. Unsur untuk makronutrien CO, karbon, hidrogen dan seterusnya. Okey, dan unsur untuk mikronutrien ni klorin, ferrum dan seterusnya. Okey, itu nutrien. Kemudian organ pengambilan air, struktur akar. Akar ada dua, akar luar dan akar dalam. Akar luar pangkal akar, rambut akar dan jidal akar. Akar dalam epidermis, cortex, endodermis dan cinder vascular. Cinder vascular ni terdiri daripada xylem primer, pericycle dan phloem primer. Okey, itu organ pengambilan air. Kemudian kepelbagaian penyesuaian tumbuhan, parasit, epifit dan karnivor. Itu bab 3 nutrisi. Kemudian pengangkutan. Pengangkutan ada tisu vaskular, air dan garam, pengangkutan air dan garam mineral, translokasi dan fitoremediasi. Okey, tisu vaskular sebagaimana kita dah bincang sebelum ni, xylem dan phloem, dan untuk ni dia ada penyesuaian dia lah. Xylem dan trakit. Okey, phloem penyesuaian dia untuk tube tapis dan serakan. Kemudian air dan garam mineral. Okey, pengangkutan air dan garam mineral, laluan air dari tanah ke daun dibantu oleh tarikan transpirasi, tindakan kapilari dan tekanan akar. Manakala pergerakan air dan garam mineral ni, pergerakan bagaimana cara pergerakan dia dari tanah ke saloxylem dan dalam saloxylem. Okey, kemudian gutasi. Gutasi ini berlaku apabila tekanan akar tinggi dan kadar transpirasi rendah pada waktu malam dan awal pagi, dan tekanan akar menolak air ke bahagian daun. Okey, itu untuk pengangkutan air dan garam mineral. Kemudian translokasi, definisi keperluan dan laluan. Fotoremediasi, definisi dan penggunaan. Itu untuk bab 4 pengangkutan. Seterusnya untuk bab 5 gerak balas. Okey, jenis gerak balas ialah tropisma dan nasti. Tropisma pula terdiri daripada tigmotropisma, iaitu sentuhan, geotropisma, graviti, hidrotropisma, air, fototropisma, cahaya, kemotropisma, bahan kimia. Manakala gerak balas jenis nasti, ciri-cirinya adalah tidak semua untuk pertumbuhan. Ia adalah lebih cepat dan ada yang digunakan untuk menyelamatkan diri. Okey, contohnya fotonasti, cahaya, seismonasti, rangsangan mekanikal seperti kejutan, sentuhan, tiupan angin, titisan hujan, niktinasti, gelap, kenangan suhu, tigmonasti, getaran, termonasti, suhu, tigmonasti, getaran. Okey, itu adalah jenis gerak balas. Kemudian kita ada fitohormon, definisi fitohormon dan jenis fitohormon. Auksin, gilberellin, sitokinin, asid absisik dan etilina. Okey, auksin ni kesan dan peranan dalam fototropisma dan geotropisma. Okey, dia ada kaitan, ada peranan dia lah dalam dua jenis tropisma, foto dan geo. Okey, dan fitohormon ni
kita boleh aplikasikan dalam pertanian. Okay, semua jenis ni. Okey, itu adalah untuk gerak balas bab 5. Pembiakan seks bab 6. Struktur bunga, pembentukan, pendebungan dan persenyawaan, perkembangan biji benih dan buah, kepentingan biji benih. Struktur bunga, okey, ada beberapa struktur. Stamen. Okey, stamen ni ialah organ pembiakan jantan. Okey, untuk tumbuhan lah. Yang terdiri daripada anther dan filamen. Manakala carpel ialah organ pembiakan betina tumbuhan terdiri daripada stigma, stil, ovari dan ovule. Dan dua lagi ialah petal dan sepal. Okey, pembentukan debunga pada dalam anther dan pun di embrio dalam ovule. Pendebungaan dan persenyawaan, proses dan persenyawaan ganda 2. Perkembangan biji benih dan buah, persenyawaan ganda 2. Kepentingan biji benih. Biji benih penting kerana boleh bercambah membentuk biji benih, endosperma ataupun cotyledon membekal tenaga semasa percambahan berlaku. Endosperma diseliputi testa yang kuat dan kalis air untuk mengelakkan rosak, dapat membentuk struktur dorman untuk disimpan dalam jangka masa lama. Jangka masa lama dan mempunyai ciri-ciri mudah disebarkan. Okey, itu untuk pembiakan seks. Okey, bab 6. Bab 7, penyesuaian berdasarkan habitat, pengelasan, hydrophyte, halophyte, xerophyte dan mesophyte. Dan kita bincangkan ciri-ciri untuk 3 daripada ini, iaitu hydrophyte, halophyte dan xerophyte. Okey, kita sudah habis untuk 7 bab dalam tema yang pertama, iaitu fisiologi tumbuhan berbunga. Kemudian kita masuk pula tema yang kedua, iaitu ekosistem. Ada 3 bab sini. Bab 8, biodiversity, sistem pengelasan dan penamaan organisma, biodiversity dan mikroorganisma dan virus. Keperluan pengelasan, hierarki, taksonomi dan kunci dikotomi. Sistem pengelasan dan penamaan organisma ni, keperluan dia untuk taksonomi melibatkan keperluan, iaitu taksonomi satu bidang dalam biologi, melibatkan pengelasan, pengecaman dan penamaan. Okey, pengelasan. Okey, sistem menggunakan sistem 6 alam lah. Sistem 6 alam iaitu inilah semua ni. Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi, plantae, animalia. Okey, dan ciri-ciri utama semua ni lah. Okey, hierarki taksonomi, sistem hierarki Linnaeus. Okey, bermula dengan spesies, genus, family, order, kelas, filem, alam dan domain. Okey, dan ada juga sistem tata nama, binomial. Kemudian kekunci dikotomi untuk pengecaman organisma dan dia dibina dengan membina beberapa siri couplet. Okey. Kemudian biodiversity, jenis, diversity genetik, diversity spesies dan diversity ekosistem. Dan dibincangkan tentang pokok filogeni, kepentingan. Okey, kepentingan biodiversity. Kemudian organisma dan virus. Ciri utama, bakteria, protozoa, alga, kulat dan virus. Ciri-ciri utamanya, peranan sebagai pengeluar, pengurai parasit dan simbion, dan definisi patogen dan vektor. Okey, kita dah habis bincangkan bab 8 biodiversity. Kemudian kita masuk bab 9 ekosistem, community dan ekosistem, istilah. Okay, habitat, spesies, populasi, community, ekosistem dan niche.
niche, ada niche ekologi dan niche species. Okey, komponen biosis dan abiosis. Komponen biosis ni rantai makanan, pengeluar, pengguna, primer, sekunder dan tertiary, dan pengurai. Ada juga piramid ekologi, iaitu piramid bilangan, piramid biojisim dan piramid tenaga. Jenis interaksi saprofitisma, simbiosis, pemangsaan dan persaingan. Simbiosis ni ada terdiri pada 3 jenis, iaitu mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Persaingan terdiri daripada 2 jenis, iaitu interspesies dan intraspesies. Okey. Dan kita bincang tentang ciri penyesuaian pokok bakau. Okey, bahagian daun, akar pneumatophore, akar jangkang, akar banis dan biji benih. Biji benih dia viviparity. Okey, kepentingan ekosistem paya bakau sebagai zon perlindungan sumber perikanan, sumber perhutanan dan sumber makanan dan ubat-ubatan. Okey. Kemudian kita tengok komponen abiosis. Okey. Nilai pH, suhu, keamatan cahaya, topologi, iklim mikro dan kelembapan udara. Yang ini komponen yang bukan hidupan, yang ini komponen hidupan biosis. Okey. Kemudian kita tengok nutrisi. Ada 2 jenis nutrisi, iaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof pula terdiri pada fotoautotrof dan chemoautotrof. Manakala heterotrof pula terdiri pada saprotrof, holozoik dan parasit. Okey. Itu nutrisi, dan seterusnya pengkolonian dan sesaran. Okey. Kemudian kita tengok pula ekologi populasi. Faktor pengaruhi taburan populasi tumbuhan dan haiwan. Tumbuhan, suhu air, cahaya, pH tanah dan kandungan garam mineral. Manakala haiwan, suhu air, tempat membiak dan bekalan makanan. Okey. Taburan populasi corak, berkelompok rawak dan sekata. Dan faktor ekologi populasi ini dipengaruhi oleh faktor saiz populasi dan kepadatan populasi. Saiz populasi ini dapat ditentukan dengan menggunakan teknik persampelan kuadrat dan kaedah TTLTS. Apa dia ni? TTLTS. Okey, boleh cari dalam buku teks awak. Tangkap, tanda lepas dan tangkap semula. Okey. Teknik persampelan kuadrat dapat menganggar frekuensi, kepadatan dan letupan. Okey. Kita dah habis bincang bab 9, iaitu ekosistem. Kemudian kita masuk bab kelestarian. Okey, ancaman alam sekitar. Ancaman alam sekitar ialah perubahan iklim dan pemanasan global, penyahutanan, eutrofikasi, BOD. BOD ni biological oxygen demand. Okey. Keperluan oksigen hidupan, BOD. Pencemaran udara, terma dan bunyi. Okey, ini ancaman alam sekitar. Dan 3P ekosistem. Pemeliharaan dan pemulihan. Okey, amalan. Apa yang perlu diamalkan untuk melestarikan alam sekitar? Menggunakan pengangkutan mesra alam, penjimatan tenaga, konsep 5R, penggunaan tenaga alternatif, pengurusan sisa domestik dan toksik, kawalan biologi dan penjimatan air, komponen security makanan, kebersediaan, akses, penggunaan dan kestabilan. Okey. Kemudian teknologi hijau. Definisi teknologi hijau, penggunaan dan amalan.
Okey, kita dah bincang bab 10 kelestarian, dan bab 11, 12 dan 13 ni adalah untuk tema yang ketiga, iaitu pewarisan. Okey, pewarisan dan teknologi genetik lah tajuk panjang dia. Pewarisan terdiri daripada beberapa bab, beberapa subtopik: monohybrid, dihybrid, genet alel, dan pewarisan manusia. Kita tengok dalam monohybrid, apa dia definisi monohybrid. Dalam ni diperkenalkan eksperimen Mendel dan istilah-istilah yang banyak juga, dan ada hukum Mendel satu. Istilah-istilah seperti genet alel, ciri dan trait, fenotip dan genotip, alel dominan dan alel resesif, homozygot dan heterozygot, generasi induk dan generasi filial, trait dominan dan trait resesif, dan bakal tulen dan hybrid. Okey, menarik juga istilah-istilah dia tu ya. Okey, dan dihybrid pula, definisi dihybrid tadi mono, ni dihybrid, mono ni satu, dan ni dua. Dan dalam ni ada hukum Mendel yang kedua, hukum Mendel 2. Okey, kemudian gen dan alel, definisi locus. Okey, dan pewarisan manusia. Banyak sikit lah pewarisan manusia ni. Ada dibincangkan yang pertama, kumpulan darah EBO, faktor research dalam darah. Okey, faktor RH. Thalassemia, penentuan jantina, ciri terangkai seks iaitu buta warna, hemofilia, kebolehan menggolol lidah dan bentuk lekapan cukup telinga, dan pedigree keluarga, silsilah keluarga. Okey, itulah dia subtopik untuk bab pewarisan. Kemudian bab 12, variasi, jenis dan faktor variasi manusia dan mutasi, definisi dan keperluan variasi, jenis variasi, selanjar, tak selanjar, selanjar dan tak selanjar. Selanjar punca dia faktor persekitaran, punca faktor persekitaran. Okey, suhu cahaya dan pH. Tak selanjar punca dia faktor genetik, iaitu pindah silang, penyusunan bebas kromosom, persenyawaan rawat dan mutasi, dan juga interaksi antara kedua-duanya, faktor persekitaran dan faktor genetik. Okey, kemudian kita tengok variasi dalam manusia, hubung kait, pewarisan, ciri dan trait. Okey, mutasi yang ketiga, definisi mutasi, mutagen. Okey, mutagen, definisi mutagen, jenis mutagen. Okey, jenisnya adalah ada 3 ejen: ejen fizikal, ejen kimia, dan ejen biologi. Okey, kromosom pula, jenis perubahan struktur ataupun aberasi kromosom, pelenyapan, penggandaan, penyelesaian, translokasi. Okey, kemudian sekali sel soma dan sel gamet. Dibincangkan semula dua jenis sel ni. Itu sel soma melibatkan sel-sel badan, tidak boleh diwariskan. Contoh penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf, tidak boleh diwariskan lah. Kalau ayah ada sistem saraf, maka dia tidak boleh diwarisi. Kalau ada juga anak dia tu, dia bukan diwarisi daripada ayah dia. Kalau sel gamet melibatkan sel-sel pembiakan, boleh diwariskan. Contohnya thalassemia. Okey, itulah dia untuk bab variasi. Dan akhir sekali bab teknologi genetik. Yang pertama, kejuruteraan genetik. Kejuruteraan genetik, organisma terubah sesuai genetik, GMO, dan makanan terubah sesuai genetik. Okey, ciri-ciri dan kebaikan dan keburukan. Ada juga makanan terubah sesuai genetik, dia ambil genetik dari haiwan ataupun tumbuhan yang lain, dimasukkan dalam haiwan tumbuhan yang lain. Okey, ciri-cirinya, rintang terhadap herbisid, penyakit serangga, kegunaan dalam bidang perubatan, dan toleransi terhadap logam berat. Okey, kebaikan dan keburukan. Kebaikan,
kebaikan mengatasi masalah bekal makanan, kos penghasilan makanan rendah, meningkatkan kandungan nutrisi makanan. Tapi keburukannya pun ada, itu spesies mula jadi akan terancam. Kemungkinan gen dipindahkan kepada manusia pun ada, tapi dalam mungkin kepada keadaan yang kecil. Kesihatan dan kandungan genetik manusia mungkin terjejas akibat daripada DNA yang dipindahkan tu. Okey. Dan yang keempat ialah penghasilan insulin. Itu untuk kejuruteraan genetik. Dan untuk yang kedua, bioteknologi. Definisi aplikasi bioteknologi, terapi gen, pemprofilan DNA, penghasilan tumbuhan bertoleransi serangga perosak, pembersihan tumpahan minyak, itu dipanggil bioremediasi. Kepentingan dalam bidang pertanian, perubatan forensik dan alam sekitar. Okey, jadi itulah dia dua subtopik dalam teknologi genetik, dan kita dah habis bincangkan bab 13 dan kita dah habislah bincang keseluruhan tajuk untuk bab biologi tingkatan 5. Kita harapkan semuanya sudah bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Saya ucapkan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.